Hai, Assalamualaikum dan selamat petang. Saya Teacher Syuhada. Hari ini saya akan membentangkan satu topik bertajuk General Motor Problems that Affect Hand Skills. So, ini adalah salah satu subtopik yang dia agak kecil tapi dia banyak yang kita akan dapat daripada topik ini sebenarnya. So, apa yang saya nak presentkan adalah sebelum kita masuk more deep lagi, apakah motor problem yang kebiasaannya akan dilalui oleh children yang ada disability ni. So, saya nak sharekan yang mana most likely um, children yang ada disability contohnya macam cerebral palsy, DCD, ADHD ataupun epilepsi. So most likely diorang ni akan ada masalah dengan diorang punya hand function lah. So disebabkan inilah dan disebabkan keadaan mereka inilah menyebabkan susah untuk diorang adapt dengan daily basis routine lah. Okay, so kita as a interventionist or therapist, kita kena tahu yang sebenarnya disebabkan keadaan mereka ni akan contribute to general motor problem yang lain. So apa yang kita kena expect yang mereka akan jadi, so itulah yang akan memberi rujukan kepada kita untuk membantu anak-anak yang ada problem dengan disabilities diorang tersendirilah. Okay, so saya terus masuk kepada poin pertama. Okay, so apakah masalah umum yang pertama yang kebiasaannya akan dilalui oleh these children adalah yang pertama, mereka ada masalah dengan inadequate isolation of movement, yang mana mereka tidak boleh menggerakkan pergelangan tangan dengan jari dan ataupun siku dengan jari. So dekat sini yang mana salah satu pergerakan ni hanya akan boleh dilakukan sahaja. Maksud salah satu je boleh bergerak. Diorang tak boleh nak move dengan kedua-duanya secara normal. So salah satu saja yang boleh bergerak dan pergerakan tu terpaksa diasingkan. Contoh kan kalau macam kanak-kanak kalau dia nak menulis kan. Okay, so yang hanya bergerak hanyalah pada finger extension sahaja. Maksudnya jari saja, tapi dia akan ada masalah nak menggerakkan elbow, nak menggerakkan siku, nak menggerakkan arm dia. So dekat sini inilah yang dimaksudkan sebagai pergerakan yang terbatas, pergerakan yang asing, yang tak samalah macam kita. Macam contoh most likely bila kita buat aktiviti macam spoon beans ke, spoon pasta ke, menulis ke, ataupun bila kita grabs, bila kita angkat something, reach, dia melibatkan general punya ni lah pergerakan. Macam contoh kalau dekat dalam hand function, dia akan melibatkan 4, iaitu macam mana cara diorang reach, carry, bawa, lepas tu diorang grabs, dan macam mana hand manipulation diorang. So dekat sini dia akan merangkumi semua part lah. Alright, so ini adalah antara dia lah. So ini untuk the first one. Okay, the second things, apakah common problem yang akan dialami oleh anak-anak ini adalah okay, so kedua tadi yang saya sebutkan adalah polygraded movement. Okay, apakah yang dimaksudkan dengan polygraded movement? Okay, ini kan dia sebenarnya melibatkan kekuatan. Okay, graded yang macam mana? Dari segi macam contoh, kita ambil satu contoh situation untuk baling bola. So kekuatan kita untuk melontarkan bola tu, diorang ni ada masalah untuk mengagak kekuatan balingan tu. Mungkin terlalu perlahan ataupun mungkin juga terlalu kuat. Means diorang punya motor control diorang memang sangat-sangat problem dari segi lambungan ataupun lantunan. So cumanya dekat
point nombor 2 ni dia adalah kita sebut dari in terms of strength ataupun kekuatan. Ini adalah benda yang kita kena expect aspek daripada diorang lah. So tak bolehlah kita macam nak fikir diorang tak ada isu dengan perkara ni. So that's why kenapa sometimes diorang tak boleh nak control balingan lah. Most likely yang ni saya ambil contoh balingan ni adalah paling mudah. Sebab diorang punya pergerakan tu susah untuk untuk dikawal. Okay. So untuk poin yang ketiga pula, apa yang kita kena tahu iaitu alright, so kedua tadi yang saya sebutkan adalah polygraded movement. Masalah yang akan dihadapi adalah dari segi dengan ketidakcukupan daya. Ini kan dia sebenarnya melibatkan kekuatan. So ini yang macam mana? Dari segi macam contoh kita ambil satu contoh situation untuk baling bola. So kekuatan kita untuk melontarkan bola ini disebabkan ada masalah disebabkan diorang punya tactile discrimination balingan agak teruk, mungkin terlalu perlahan ataupun mungkin juga terlalu kuat. Muscle weakness lah, diorang punya motor control diorang memang sangat-sangat bodoh dari segi lambungan disebabkan ini diorang pun macam nak buat something contohnya dekat point nombor 2 ni masalah adalah so that's why kenapa yang saya cakap tadi dari in terms of strength tu tak ada, daya tu tak ada. So bila ini adalah benda yang kita kena expect. So that's why nak pegang barang pun aspek daripada diorang lah. Nak angkat apa tu tak boleh kan kita macam nak fikir diorang tak ada isu dengan perkara ni. So that's why kenapa sometimes diorang tak boleh nak control balingan lah. Most likely yang ni saya ambil contoh balingan tu adalah paling mudah. Sebab diorang punya pergerakan tu susah untuk dikawal adalah so masalah yang akan dihadapi adalah dari segi kita kena tahu iaitu tidak. So untuk poin yang keempat adalah dari segi poor timing of movement. Ini melibatkan masa pergerakan lah, sama ada dia adalah terlampau laju ataupun terlalu slow. Dan dia melibatkan muscles, melibatkan otot-otot pergerakan yang ada pada badan kita. So untuk kanak-kanak yang ada macam hemiplegic cerebral palsy, dia memang akan ada problem. Dia sebenarnya lebih kurang tadi dengan point polygraded movement tu. Cuma dia kat sini dia more fokus kepada timing movement tu. Sama ada dia terlalu laju ataupun terlalu slow. Timing tak sampai. Lebih kurang macam tu. So yang sepatutnya dia ambil cepat dia jadi lambat. Daripada lambat jadi cepat. Macam tu. So untuk kanak-kanak ni dia memang ini adalah most common problem yang akan dihadapi lah. Macam polygraded tadi dia mau kepada jenis, maksudnya pergerakan yang nak digradedkan tu. Dan itu juga ditengok juga dari segi kelajuan, cepat atau perlahan. Tapi kalau yang ni dia memang fokus kepada timing lah. Yang melibatkan sama ada dari segi genggaman, grabs ataupun release. And then banyak skill-skill lain lah. Dan the basic things adalah yang penting kita kena ingat diorang punya masa memang sangat lemah dekat pada tahap ni. So kita pergi kepada next point. Baiklah. Yang nextnya adalah limited variety of movement patterns. Apakah yang dimaksudkan dengan movement patterns ni? Limited variety of movement pattern. So dia ada dua lah, sama ada dekat sini movement pattern ni kita boleh tengok dia akan berpunca daripada dua faktor, sama ada dari segi biomechanical ataupun neurologic issue. Dia boleh mempengaruhi dia akan mempengaruhi setiap pergerakan budak tu. Sebab contoh kalau macam biomechanical punya isu, diorang akan ada movement pattern yang sangat limit. Yang kita tengok macam hanya pergerakan tertentu sahaja.
Kalau yang ada isu neurologik pun dia ada pergerakan yang tertentu sahaja. So kebiasaannya kita memang dapat lihat pada kanak-kanak yang ada disability ni lah. Alright, kalau yang next pula, yang next slide. So untuk next pula adalah disorder in bilateral integration of movement. Maksudnya dekat sini adalah macam mana diorang nak menggunakan dua sisi bahagian badan diorang tu macam mana nak integratekan. So diorang akan ada masalah untuk menggunakan bilateral punya bilateral punya integrate movement, ataupun diorang ada isu dengan bilateral punya pergerakan lah. So dekat sini macam biasa kalau kita tengok kan ada certain task kita akan menggunakan bilateral. Satu tangan kita mungkin memegang dan satu tangan kita mungkin menulis ataupun apa-apa sahaja aktiviti yang melibatkan dua side of body. Dan ada juga kalau kanak-kanak yang ada isu dengan disability problem, okay, diorang hanya menggunakan unilateral saja, unilateral side. Okay, tapi untuk child yang ada this kind of problem, most likely diorang ni memang kalau dah kata unilateral sahaja diorang boleh gunakan, means that diorang pun ada isu untuk bilateral integration. So kat sini kita dah tahulah kalau dah muscle pun lemah, of course kedua-dua side pergerakan ni pun akan menjadi problem. Okay, so untuk next point ni pula, kanak-kanak ni dia akan ada isu dengan hand function diorang ni bila mana diorang ada limitation dekat diorang punya trunk movement and juga control. So trunk movement ni sebenarnya trunk dia akan support that kids, okay. Sama ada time diorang tengah duduk buat kerja, okay, bila diorang berdiri, bila diorang duduk, bila macam mana trunk tu boleh support diorang punya arm dekat atas meja, diorang menulis, semua tu akan memainkan peranan. So ini akan memberi keseimbangan lah. Trunk ni dia akan memberi keseimbangan kepada children tu untuk do something. Macam kita lah kalau kita nak buat kerja pun kita bukannya ke depan sahaja, ke belakang sahaja, kita perlu in equilibrium punya side lah, equilibrium punya condition. So kita mesti stable. Kalau tak stable itu yang kadang-kadang macam kita pun melepek je ke tepi, betul tak? Sebab kita punya trunk support kita adalah sangat tak kuat. So kalau mesti kita perasan this child dia memang akan ada isu untuk tegakkan badan dia untuk buat kerja, untuk buat task. So bila dah jadi macam tu, apa yang akan jadi? Diorang punya hand pun memang takkan kuat lah dan effect lah sampailah ke hujung. Tok Sah kata gross motor skills, fine motor skill pun akan menjadi isu yang paling besar lah kat situ. Alright, so we move to the next. Okay, so apakah antara faktor lain yang boleh menyebabkan hand skills kanak-kanak ini yang akan ada problem lah. So most likely diorang ni ada masalah dengan somatosensory. Apa yang dimaksudkan dengan somatosensory problem? Okay, somatosensory problem ni contohnya diorang ni tak boleh nak rasa sakit, pain, diorang tak boleh rasa pressure, tekanan, diorang tak boleh nak discriminate antara panas dengan sejuk dari segi temperature. So bila kanak-kanak dia ada isu dengan empat perkara ni, ini bermaksud diorang ada masalah dengan tactile. So diorang tak boleh nak discriminate diorang punya kulit ni, diorang punya rasa ni. So bila once bila diorang pegang, diorang tak boleh nak receive benda tu, dan diorang sendiri pun tak tahu macam mana nak menggerakkan jari tu bersama ataupun nak depend on one another. Diorang tak tahu fungsi jari apa, rasa dia diorang tak tahu. So bila terjadinya dengan somatosensory problem ni, ini yang menyebabkan akan ada isu lah dengan diorang punya hand skills. So macam mana kita nak bagi diorang, untuk contoh kalau kita ada some activity yang melibatkan texture yang kita nak suruh budak tu pegang, ataupun nak rasa tekstur dekat kain ke,
ataupun contoh kita suruh diorang pegang something, diorang tak dapat nak pegang, and bila jadi macam ni diorang tak tahu, diorang tak ada awareness yang sama ada benda tu bahaya ataupun tidak, perlu dipegang ataupun tidak, rasa kalau kita bagi input proprio pun diorang tak boleh rasa sebab tak rasa pressure tu dekat diorang. So ini somatosensory ni adalah antara problem yang agak besar jugalah, sebab bila diorang ada isu dengan keempat ni, dari segi pain, pressure and dari segi cold and hot, so bila jadi macam ni diorang akan jadi masalah lah untuk buat daily basis diorang. So bila kanak-kanak ada disability macam ni, inilah antara perkara yang kita kena aware. Ada beberapa perkara kita dah highlightkan tadi tu, itu antara yang kita perlu expect lah daripada diorang. Okay, so that's all for today. Thank you.